Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan bacaan hadis pilihan hari ini, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Penulis Niati binti Mansur dan barisan EJK-nya. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para shadiqin, syuhada, alim ulama, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, terima kasih kepada bonda moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Taala izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu di atas talian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan. Dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk pagi ini kita akan baca beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah untuk pagi ini hadis yang kita akan bincangkan adalah hadis berkaitan tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk berbulan-bulan dapur tidak berasap. Berbulan-bulan dapur tidak berasap. Ini nak menunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan sehariannya sama macam kita. Ada waktu yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senang, dan ada juga kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah. Okey, baik. Kalau yang ada buku ini boleh tengok pada muka surat 103. Hadis yang ke-32 muka surat 103. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat li Urwata ibnu ukhti in kunna la nanzuru ila al-hilal thumma al-hilal thalatha ahilla fi syahrain. Daripada Urwah, daripada Aisyah berkata. Baik, siapa Urwah? Iaitu Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Urwah ni dia adik-beradik dengan Abdullah bin Zubair. Bapa dia bernama Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam adalah sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Zubair bin Al-Awwam anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Itu ibu saudara baginda Nabi SAW.
Jadinya Zubair bin Al-Awwam dia kahwin dengan seorang wanita bernama Asma binti Abi Bakrin, kakak kepada Aisyah. Asma binti Abi Bakrin, iaitu kakak kepada Aisyah. Yang mana Asma inilah salah seorang daripada sahabiah yang terlibat di dalam perancangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari hijrahnya baginda Nabi. Dalam keadaan dia tengah sarat mengandung, dialah yang menghantar makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan dialah yang menghantar makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jabal Thawr. Waktu lebih kurang 20 Safar pada tahun hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, itu antara yang berlaku lah. Okey, jadinya Asma ni dia satu cerita, iaitu Asma ni lah kelahiran anaknya yang menafikan daripada sumpahan orang-orang Yahudi Yathrib. Orang Yahudi Yathrib, dia pernah bersumpah baginda Nabi SAW hijrah dengan para sahabat daripada Mekah ni, kata orang Yahudi, mereka ni tidak akan lahir lagi keturunan-keturunan mereka di kota Yathrib. Maksudnya Nabi datang, contohlah Nabi datang, saya andaikan Nabi datang ke Madinah membawa 100 sahabat daripada Mekah contoh. Dan orang Yahudi kata apa? 100 tu hanya 100 tu je. Mereka mati nanti, matilah generasi mereka. Tak ada lagi orang Islam yang akan lahir lagi dekat bumi Madinah. Jadinya Asma binti Abi Bakrin ni dia sampai ke Madinah, selang beberapa bulan lahirlah anaknya Abdullah bin Zubair, kemudian lahirlah Urwah bin Zubair dan sebagainya. Okey, jadi ni antara salah satulah cerita daripada keluarga yang hebat ni lah. Daripada Zubair bin Al-Awwam, kemudian berkahwin dengan Asma binti Abi Bakrin, lalu lahirlah Abdullah bin Zubair, lalu lahirlah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair menjadi gubernur di kota Madinah. Manakala Abdullah bin Zubair pula, dia menjadi gubernur di kota Mekah. Okey, dua-dua adik-beradik ni menjadi pemimpin besar lah di tanah haram. Jadi kalau kita nampak, ni hebat ni, Urwah ni jadi gubernur Madinah, Abdullah bin Zubair jadi gubernur Mekah, ibu bapa mesti orang yang hebat. Sebab apa hebat? Sebab melahirkan anak-anak pemimpin yang bukan memimpin sekolah, bukan memimpin organisasi jabatan, tetapi dia memimpin dua tanah haram. Okey. Bahkan kalau ibu-ibu sampai ke kota Madinah, masih lagi dikekalkan rumah Urwah bin Zubair. Rumah dia, ada satu rumah dia tu, rumah Urwah bin Zubair. Dia, kita kata macam dia ada rumah sebagai seorang pemimpin di kota Madinah, ada rumah dia, tapi rumah tu dia tak jadikan sebagai kediaman dia. Okay, tetapi rumah itu adalah untuk dia letakkan sesiapa orang-orang miskin, orang-orang susah di Madinah ni, dia tinggalkan di rumahnya. Rumah Presiden Madinah tu dijadikan tempat rumah orang-orang miskin. Dan rumah itulah dia jadikan sebagai tempat agihan, pusat agihan, kita kata barang-barang keperluan kepada orang-orang miskin Madinah. Rumahnya dia duduk kat mana? Dia duduk kat rumah sebelah tu. Rumah yang lebih kecil, rumah yang lebih sederhana lah berbanding bukan rumah seorang pemimpin. Ini pengajaran yang kita tengok daripada teladan didikan air tangan baginda Nabi SAW kepada para sahabat, untuk tunjukkan kepada kita jawatan itu bukan untuk menjadikan kita ni bersenang-senang, bermewah-mewah, tapi jawatan itu merupakan satu amanah, tanggungjawab, bahkan boleh jadi musibah kepada kita andai kata kalau kita tak menjadikan jawatan itu sebagai satu amanah yang kita pikul menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alright. Sekejap, saya tengok. Alright, tak ada apa-apa kan? Okey, baik. Baik, sekarang ni Urwah ni merupakan anak saudara kepada Aisyah lah, sebab dia adalah anak kepada Asma binti Abi Bakrin. Jadi Aisyah telah katakan kepada Urwah, dia kata apa? Ibna ukhti, dia kata wahai anak saudaraku. Ibna ukhti, wahai anak saudaraku. Kenapa dia pesan kepada ni? Seolah-olahnya didikan Aisyah ni, sebab Aisyah nak cerita tentang
rumah tangga Nabi ni ada juga susah senang. Ada waktu yang Nabi dan isteri-isterinya tak makan pun di rumah, susah. Jadinya mungkin juga saya duk fikir, mungkin juga Aisyah ni bercakap dengan Urwah sebab kemungkinan besarlah dia nampak adanya bakat kepimpinan daripada Urwah bin Zubair ni. Jadi pesan Aisyah kepada Urwah ni supaya Urwah ni ketika dia memegang tampuk pemerintahan di Madinah, ambillah kesempatan itu sebagai satu amanah dan supaya dia ni jangan hidup bermewah-mewah, jangan hidup bersenang-senang lah. Andai kata dia menjadi pemimpin suatu hari nanti. Dan ternyatalah waktu Urwah ni jadi pemimpin di kota Madinah, dia tak bermewah-mewah, dia tak senang-senang. Dia menunjukkan teladan seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Okay. Jadinya Aisyah bagi tahu pada anak saudara dia, ibna ukhti, wahai anak saudaraku, inna kunna lananzuru ilal hilal thumma hilal. Dia kata apa? Dahulu kami ni, iaitu aku Aisyah bersama dengan baginda Nabi SAW, telah memerhatikan al-hilal ilal hilal, daripada satu anak bulan ke satu anak bulan, thumma al-hilal, dan daripada satu anak bulan ke satu anak bulan, thalatha ahillah, iaitu sampai 3 kali dalam masa 2 bulan. Maksudnya tempoh tu berbulan-bulan lah, berbulan-bulan. Bukan satu malam, bukan 2 malam, tapi berbulan-bulan. Kata Aisyah, ahillah fi syahrain, dalam masa 3 bulan, sampai 3 bulan dalam masa, sampai 3 kali dalam masa 2 bulan. Wa ma ukidat fi abyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nar. Okey, tengok perkataan yang digunakan oleh Aisyah ni iaitu fi abyat. Fi abyat iaitu dalam tempoh ni 3 bulan, ada dalam tempoh 2 bulan sampai 3 kali rumah baginda Nabi SAW, yang digunakan perkataan fi abyat, di rumah-rumah. Maksudnya bukan rumah Aisyah saja, rumah Hafsah, rumah Ummu Habibah, rumah Ummu Salamah, rumah isteri-isteri baginda Nabi SAW ni dalam keadaan ukidat, iaitu tidak menyala apinya. Maksudnya barang dapur tak ada, rumah kami pun tak berasap, tak masak. Dalam tempoh 2 bulan sampai 3 kali dah. Bukan nak kata setiap malam. Kalau setiap malam tu maksudnya miskin melarat lah. Tapi Aisyah nak kata apa? Kami pun pernah rasa susah. Awal bulan ada pendapatan, okeylah kita boleh masak, boleh makan. Sampai tengah bulan, boleh jadi kita ni tak cukup bekalan makanan. Mungkin anak ramai dan sebagainya, ada masalah. Jadi hadis ni mengajarkan kepada kita ada banyak perkara. Pertama, isteri jangan bila nampak suaminya dalam keadaan macam tu, saya ni hidup dalam keadaan susah, saya rasa tak sesuai hidup dengan abang ni. Abang ni macam ni, macam ni, macam ni. Baginda Nabi SAW dan isterinya pun macam tu juga, pernah mengalami kesusahan. Yang kedua pula, suami pula bila dia tak boleh memenuhi keperluan isteri dan anak-anak, jangan putus asa. Sebab baginda Nabi SAW pun pernah menempuh waktu yang sama, perkara yang sama. Jadi waktu kita menempuh saat-saat yang ini, walaupun waktu tu susah, tapi percayalah dia akan jadi kemanisan pada waktu kita senang nanti. Dia akan menjadikan kenangan pada kita. Dahulu nak kata tak makan, jangan kata tak makan lah. Nak ini pun tak boleh, nak itu pun tak boleh. Dia akan jadi kenangan kepada mana-mana pasangan yang mendirikan rumah tangga. Senang dan susah itu akan menjadi kenangan yang terindah. Lebih-lebih lagi pada waktu pasangannya itu telah meninggal dunia. Dia akan appreciate, hargai pasangan tu sebab apa? Dahulu dia ni lah yang susah sama-sama dengan saya dan dia ni lah yang senang sama-sama dengan saya. Dan ini yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi ni presiden negara, walaupun Nabi ni pemimpin ummah, tapi Nabi SAW pun pernah menempuh waktu kesusahan. Baik. Baginda Nabi SAW, saya pernah ceritakan dahulu masa kuliah sirah kita, baginda ni asalnya adalah orang yang senang. Dan zaman Nabi SAW di Madinah ni adalah zaman Nabi susah. Tujuan dia apa?
Tujuan dia agar menjadi teladan dan pengajaran kepada umat baginda Nabi SAW. Kalau kita adalah umat Nabi yang memiliki kekayaan yang sangat kaya lah, dengan pendapatan, dengan rezeki yang meluas, kita belajar juga daripada Nabi SAW, iaitu dengan teladan kesyukuran yang ditunjukkan oleh baginda Nabi. Sangat pemurahnya baginda Nabi. Ada harta diberikan, ada orang ni dibantu, ada orang yang berhutang dibayarkan. Itu Nabi. Dan dalam masa yang sama, bagi kita pula yang Allah Ta'ala mungkin sempitkan rezeki kita, yang mungkin kita ni mengalami kesusahan-kesusahan, pun kita tetap boleh belajar daripada baginda Nabi SAW, daripada sifat kesabaran dia. Okay? Allah Ta'ala takdirkan hidup Nabi ni pernah rasa susah, pernah rasa senang. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah teladan dan dia juga adalah pengajaran kepada kita semua. Okay, dia akan jadi pengajaran dan dia akan jadi teladan kepada kita. Dahulu Nabi SAW pernah duduk di tahap yang paling susah, iaitu sebagai gembala kambing. Kalaulah kita pernah kerja di jawatan yang paling rendah, kita boleh belajar daripada baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi bekerja sebagai seorang peniaga kan. Bekerja di bawah Khadijah binti Khuwailid. Kita yang bekerja makan gaji pun boleh belajar daripada baginda Nabi SAW. Dan kalau kita umat yang kita ni adalah presiden negara, sekalipun kita ni adalah keturunan raja, kerabat raja, ataupun kita ni yang di-Pertuan Agong sekalipun, tetap boleh belajar daripada baginda Nabi SAW, sebab Nabi adalah pernah memegang jawatan sebagai presiden kota Madinah. Maksudnya Nabi pernah duduk di tempat yang paling rendah dan Nabi pernah duduk di tempat yang paling tinggi. Tujuan dia adalah sebagai pengajaran kita. Kalau kita susah, tengok masa Nabi susah, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan. Dan waktu Nabi senang, di kemuncak kehidupan, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, semuanya akan jadi pengajaran dan semuanya menjadi teladan kepada kita. Jadi sekarang ni cerita dia, Nabi pernah duduk di tempat yang paling tertinggi, jadi sebagai seorang presiden, tapi rumah Nabi tak pernah tak berasap dalam tempoh 2 bulan 3 kali dah. 3 kali. Ni Aisyah nak cerita. Kami pun pernah rasa susah tu. Walaupun suami saya ni presiden negara Madinah Al-Munawwarah. Okay. Ni boleh jadi juga, okay, miskin dekat sini bukan sebab Nabi tak berusaha. Yang ni penting kena tahu. Bukan. Tetapi baginda Nabi SAW memilih untuk hidup di bawah paras kemampuan. Okay. Nak kata macam mana? Adakah Nabi kaya? Saya boleh kata ya, Nabi kaya. Tapi Nabi SAW memilih untuk hidup secara sederhana. Ada orang, dia punya pendapatan ni biasa-biasa, tapi dia memilih untuk hidup macam orang kaya raya. Betul kan? Yang ni kita selalu jumpa orang dekat media sosial ni, macam itulah keadaan dia. Okay, dengan gayanya, dengan barang-barang brandednya. Saya ingat lagi, masa dahulu saya pernah jumpa dengan Prof Muhayya. Dia selalu sebut benda macam ni. Saya selalu ingat. Dia kata apa? Kita jangan letakkan harga diri kita pada barangan, tapi kita letakkan harga diri kita pada diri kita sendiri. Ada orang dia rasa saya perlukan barang-barang yang branded ni, yang mahal-mahal ni, mewah-mewah ni, sebab dia adalah lambang harga diri. Maksudnya dia telah meletakkan harga dirinya pada barang-barang tersebut. Dia sedang merendahkan kedudukan dia. Okay, jadinya kita jangan meletakkan harga diri kita ni pada barang-barang tu, tapi letakkan harga diri kita pada diri kita sendiri, melalui akhlak kita, melalui peribadi kita, melalui pergaulan kita, perwatakan kita. Orang nampak walaupun pakaian kita biasa-biasa, tapi dengan akhlak, perwatakan, orang nampak ada izzah, ada kemuliaan pada diri kita. Bukan pada barang-barang yang branded lah. Tapi tak apalah, kalau kita berkemampuan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi Nabi ajarkan kepada kita, walaupun Nabi SAW senang, tapi Nabi memilih untuk hidup di bawah paras kehidupan. Dan saya rasa benda ni sangat rasional. Bahkan diajarkan dalam ilmu pengurusan kewangan kan. Kalau dalam ilmu pengurusan kewangan ni, kita ada pendapatan misal RM5,000 Malaysia. Kita beli kereta, jangan beli kereta yang kita ni layak untuk membeli kereta dengan tangga gaji RM5,000 Malaysia.
Tapi belilah kereta itu yang bawah daripada RM5,000 Malaysia. Sebab apa? Kita nak mampu bayar, mampu servis, mampu kita nak kendalikan, mampu kita nak gunakan, macam-macam lah. Dalam bahasa ilmu kewangan dia kata apa? Kita ni membeli untuk keperluan, bukan beli mengikut kemampuan dan bukan membeli mengikut kemahuan. Okay, tapi membeli ikut keperluan kita. Kita tahu keperluan kita. Jadi jangan sekali-kali hidup mengikut paras kemampuan ataupun lebih daripada paras kemampuan, tapi hidup di bawah paras kemampuan. Dan ini adalah satu teladan dan ini adalah satu pilihan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga kan cucu kepada Abdurrahman bin Auf. Kita kenal Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya lah. Okay. Ada cucunya bernama Abdullah. Abdullah kata apa? Kalau kamu bertemu dengan datuk aku, kalau kamu bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, kamu tidak akan dapat mengenali yang mana Abdurrahman, yang mana hamba dia. Yang mana Abdurrahman, yang mana hamba dia. Ada dua kemungkinan dekat sini. Pertama, boleh jadi Abdurrahman bin Auf kerana kekayaan dia, dia pakaikan hamba-hamba dia tu dengan pakaian-pakaian macam orang-orang kebesaran, pakaian-pakaian kebesaran. Boleh jadi kerana terlalu kaya dia pakaikan hambanya bukan dengan pakaian hamba, tetapi dengan pakaian seperti tuan-tuan. Sampai kita ingat ni tuan, rupa-rupanya adalah seorang hamba. Ataupun boleh jadi Abdurrahman bin Auf dia memilih pakaian dia seperti mana pakaian seorang hamba. Kalau kita jumpa, kita tak tahu yang mana hamba, yang mana tuan. Macam itulah. Jadi ini yang disebutkan oleh cucu kepada Abdurrahman bin Auf. Sedangkan kita tahu harta Abdurrahman bin Auf ni sangat-sangat banyak. Tapi dia memilih untuk hidup secara sederhana. Jadi macam itulah dengan kita. Walaupun kita ni Allah luaskan rezeki kita, tak semestinya kita kena hidup bermewah-mewah. Tapi hiduplah dengan pilihan kita adalah secara sederhana. Kenapa? Sebab bagi saya lah, hidup secara sederhana ni merupakan satu pilihan kita dan sebenarnya dia adalah didikan kepada hati kita dan didikan kepada ahli keluarga kita. Okay, didikan kepada diri kita dan didikan kepada ahli keluarga kita, khususnya kepada anak-anak. Pengalaman kita sendirilah, pernah hidup rasa susah tu menjadikan kita orang pada hari ini rasa syukur dengan apa yang kita miliki. Ada kasut, mampu beli kasut lain, tapi kita rasa tak apa, kasut ni selagi boleh guna, saya takkan beli. Kan, sebab kita pernah rasa susah tu. Tapi kalau anak-anak kita yang tak pernah rasa susah, hari ni dia pakai kasut, dia tak suka, dia buang je. Mak, saya nak beli kasut lain, beli lagi. Akhirnya dia appreciate tak? Dia tak pernah appreciate. Okay. Jadi sebenarnya susah tu penting supaya dia ada rasa satu didikan, satu pengajaran dalam kehidupan seorang manusia. Jadi pentinglah sifat susah ni untuk mengajar kita agar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sebab itu baginda Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah, pernah beberapa kali di rumah baginda Nabi SAW ni tidak berasap. Maksudnya tidak ada bahan untuk dimakan dan Nabi SAW ni pernah hidup dalam keadaan kesempitan. Okey, baik. Kemudian faqultu ya khala ma kana yu'ishukum, iaitu ditanyakan kepadanya. Aku pun bertanya kepada Aisyah. Maksudnya Urwah, anak buah dia, tanya pada ibu saudara dia Aisyah. Ya khala, iaitu wahai ibu saudaraku, ma kana yu'ishukum, kalau macam tu bagaimana kamu hidup? Bagaimana kamu hidup kalau dah 2-3 kali tak berasap, macam mana kamu hidup? Qalat, kata Aisyah, al-aswadan at-tamru wal-ma'. Kata Aisyah, kami hidup ni dengan 2 benda hitam. Al-aswadan, disebut dalam bentuk musanna. Al-aswadan, dengan 2 benda hitam. Pertama dengan buah tamar dan yang kedua adalah dengan air. Kenapa dipanggil air tu hitam? Bukan air hitam. Kalau ibu-ibu tengok, orang Arab dahulu dia minum air daripada kirbah. Kirbah ni dia adalah bekas air yang disangkut. Macam mana saya tunjuk? Dia selalunya kalau orang Arab ni
dia punya bekas air dia, kalau kita ada kowe lah, ada water filter lah dan sebagainya. Orang Arab ni dia selalu letak dia punya bekas air dia kat luar. Okay? Dalam kirbah. Kirbah ni macam kulit unta ataupun kulit kambing tu. Dijadikan satu bekas dan air tu disimpan dalam tu. Okay. Dan benda tu kalau dia tengok daripada luar, air tu nampak warna gelap lah, warna hitam. Sebab dia letak dalam bekas kan, bekas kulit. Maka sebab itu disebutkan sebagai al-ma' itu sebagai hitam. Okay. Air itu berwarna hitam. Okay, saya tengok Bonda Moda kata berasa lain lah Ustaz bila mate kita bergaya sementara kita biasa je. Juga kita berjalan, orang ingat kita mate kepada mate kita. Okey, bukan maksudnya macam tu. Maksud saya, kita dengan mate kita nampak sama je. Maksud macam tu lah. Ini yang dilakukan oleh orang lain kan. Yang dilakukan oleh para sahabat. Mungkin kita tak macam tu. Tapi nak bagi tahu macam ni, dia tak semestinya dengan pakaian. Tapi melalui kita punya layanan kita kepada orang gaji kita kan, layanan kita pada orang gaji kita ataupun cara pergaulan kita dengan orang gaji kita. Saya tak nafikan banyak kes lah orang gaji ni, banyak kes. Tapi kita tak boleh nafikan juga ada orang gaji yang sangat-sangat baik. Jadi dia bergantunglah kepada seseorang. Tapi pengajaran daripada kisah ni, mungkinlah kita selalu membeza-bezakan lah. Dia ni orang gaji makan kemudian. Tuan dia makan dulu, anaknya makan dulu. Sampai anak yang kecil ni rasa tuan kepada orang gaji. Betul lah dia itu keadaan dia. Tapi jangan sampai anak tu sampai rasa yang ni orang yang lebih dewasa ni, dia orang gaji, saya ni tuan dia. Akhirnya dia budak-budakkan orang gaji dia. Tapi layanan yang ditunjukkan oleh Abdul Rahman bin Auf, iaitu dia dengan orang gaji dia, orang tengok sama. Kalau dah tengok macam tu pun sama, mungkin layanan sama. Kalau makan, makan sama. Kamu bukan makan saki-baki daripada makanan kami. Kamu makan apa yang kami makan. Macam mana kami makan, macam tu kamu makan. Macam mana kami duduk, macam itulah kamu duduk. Mungkin macam itulah layanan yang ditunjukkan oleh Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi SAW kepada hamba dia. Macam tu. Okay. Alright, tak semestinya lah sebab kedudukan hamba ni tak sama dengan orang gaji kan. Orang gaji ni dia dibayar upah. Tapi kalau hamba ni dia kedudukan sangat hina, pakaian dia berbeza, status dia berbeza. Tapi Abdul Rahman bin Auf boleh tunjukkan kepada kita, walaupun si fulan ni miskin, si fulan ni hamba, tapi dia layani macam manusia biasa. Itu yang kita nak belajar. Okay? Baik, kemudian lalu kata Aisyah, kami hidup dengan dua benda hitam, air dan juga tamar. Illa annahu qad kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiran minal ansar kanat lahum manaih wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayaskina. Lalu kata Aisyah, cuma Nabi SAW ada jiran-jiran yang membela kambing-kambing perahan. Maksudnya, jadi mereka perah susunya dan memberi minum kepada kami. Maksudnya, walaupun baginda Nabi SAW ni, dia ada air kosong dan juga adanya tamar, ada juga jiran-jiran datang membantu memberikan kepada mereka susu-susu daripada kambing-kambing ternakan mereka. Saya nak bayangkan, ya Allah, susahnya lah ni Nabi ni. Okey, ni Nabi ni. Tapi menjadi pengajaran kepada kita, isteri baginda Nabi SAW menerima suaminya dengan hati yang terbuka. Okey, menerima. Ada waktu senang, kita boleh bergembira sama-sama. Kenapa waktu kita susah, kita tak boleh susah sama-sama? Itu benda yang kita kena tanyalah pada diri kita kan. Dulu awak senang, kita boleh sama-sama senang. Tapi susah, awak tinggalkan saya. Kenapa awak tak boleh bersama dengan saya? Jadi dalam kehidupan rumah tangga ni, ada sisi senang, ada sisi kita susah. Jadi kena sama-samalah susah dan senang tersebut. Okey, baik. Hadis yang kedua. Okey, hadis yang kedua. Iaitu hadis yang hampir sama diceritakan daripada Muhammad bin Amru daripada Abu Salamah. Okay. Daripada Aisyah, beliau berkata, dulu pernah menimpa kesepitan kepada keluarga Muhammad sebulan.
Tidak terlihat asap pun daripada rumah mana-mana rumah baginda Nabi SAW. Betul, okey, betul. Bonda Zaini betul, sangat betul. Bukan susah dari sudut kewangannya, bahkan masa sakit mesti sama-sama. Okey. Jangan kata masa sakit lah ibu. Sekarang kes isteri dia dalam keadaan berpantang kan, lepas bersalin. Suami dah tak senang duduk dah. Yang ini kita rasa sangat macam manalah suami ni boleh buat seorang isteri macam tu. Sedangkan dulu perkahwinannya atas dasar perasaan cinta, kan, seolah-olahnya mengikat janji setia, susah senang bersama. Tapi bila isterinya dalam keadaan berpantang, tinggalkan isterinya dengan anak yang dilahirkan tu terkotak-kanting, suaminya pula berhibur, bergembira di luar sana. Macam mana masyarakat kita hari ini? Okay? Berpantang tu bukan susah pun. Hari ni orang berpantang pun senang kan. Tapi itu pun ada lelaki yang tergamak buat macam tu. Okay? Kita minta jauhlah daripada Allah Ta'ala. Daripada perasaan, daripada perbuatan tersebut. Okay, jadi sekarang ni hadis yang berikutnya, Aisyah cerita apa? Sebulan Nabi ni pernah susah. Dan susah tu adalah di rumah semua isteri-isteri baginda Nabi SAW. Lalu Abu Salamah tanya kepada Aisyah, apa yang kamu makan? Lalu Aisyah kata apa? Al-aswadan. Hadis yang sama juga, iaitu dua benda hitam, at-tamar wal ma', iaitu kurma dan juga air. Dan kami memiliki jiran yang baik. Mereka ada ternakan dan mereka hantar susu kepada Nabi SAW. Okay? Dan waktu tu Muhammad bin Maslamah tanya, Muhammad bin Amr berkata, mereka iaitu keluarga Nabi SAW ketika itu ada 9 buah rumah. 9 buah rumah ni maksudnya Nabi ada 9 orang isteri pada waktu tersebut. Dan semua isteri Nabi mengalami kesusahan. Dapur di rumah mereka tidak berasap. Dan kesenangan tu datang setelah Nabi SAW menang di dalam peperangan Khaybar. Okay? Menang dalam peperangan Khaybar. Baik, maksudnya dia adalah benda yang normal lah. Ada maksud senang, ada waktu susah. Itu adalah benda yang sangat-sangat normal. Yang kita kena faham, itu berlaku dalam kehidupan manusia. Okay? Ada orang mula-mula berkahwin, masuk rumah tak ada apa-apa. Tilam pun tak ada. Okay. Yang ada PTI saja. Yang ada mungkin asas-asas dalam rumah tangga. Okay. Pertama, hadis ni dia mengajar kita bukan sekadar kita hidup berpasangan. Ada orang dia dah lepas zaman tu dah. Dah lepas zaman tu, dia dah ada anak, dah ada cucu dah. Yang utamanya sekarang kita ni menerima kehadiran menantu kita. Kita ni ramai anak perempuan kebetulan pula. Kahwin pula dengan menantu-menantu yang mungkin susah. Okay. Sebab kita kahwinkan dia bukan sebab pilihan kita, pilihan anak-anak. Kita pun dah fikir, so, anak menantu saya ni kerja apalah. Boleh ke? Kita pun duk blame dia kan. Kamu ni kerja lah, malas lah, bla 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 bla. Jangan sampai macam tu jugalah. Okay, jangan macam tu. Sebab boleh jadi mereka ni sedang melalui kesempitan. Tapi Allah Ta'ala akan luaskan rezeki tu pada masa yang akan datang. Kita tak tahu qadar Allah kan. Tak ada orang yang tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi kita kena didik diri kita untuk terima seadanya. Yang penting sekarang ni dia berusaha ke tidak. Itu yang paling utama. Jangan sampai bermalas-malasan. Sebab saya sendiri pernah turun padang, tolong orang-orang miskin kan, kita bantu. Saya pernah jumpa lah. Dia tahu dia miskin. Dia tahu dia duduk di tempat yang dia menumpang. Bila kita sampai dekat rumah dia pukul 11 pagi, 12 tengah hari, masuk-masuk tidur lagi. Yang itu buat kita marah. Yang itu saya tak nafikan. Ramai orang miskin hari ni macam tu. Dia memilih untuk miskin. Anak-anak sihat, dia pun sihat. Tanya kerja tak? Tak kerja. Ada satu kes tu saya pernah sampai. Kita tengok anak dia main kat luar ni, main. Tanya pada dia, ayah mana? Oh, ayah tak ada, ayah kat luar. Kita tahu ayah dia kat dalam. Kita tahu ayah dia kat dalam tengah tidur. Sebab ayah dia tak nak keluar. Sebab dia tahu dah pukul 12 tengah hari, tak bangun daripada tidur lagi. Miskin tak? Memang miskin. Tapi memilih untuk hidup macam tu. Yang itu kita tak bagi. Tapi kalau dia berusaha, Allah Ta'ala sempitkan rezeki, itu tak apalah nak macam mana kan. Allah Ta'ala dah tetapkan macam tu. Yang penting dia berusaha.
Tapi kalau isteri dapat suami pemalas, tinggalkan je lah. Okey, jangan terlalu sayang sangatlah. Kita hidup sementara je. Kita pun nak rasa kebahagiaan dan sedikit kesenangan yang ada di dunia. Okey. Kalau menantu yang bla-bla, macam mana Ustaz? Okey. Itu macam mana pula kalau menantu yang bla? Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, saya tak nafikan. Memang mereka ni, sebab ramai orang Malaysia ni yang suka membantu, mereka ni rasa biar hidup dengan bantuan. Cukup dengan bantuan tu untuk mereka hidup tanpa perlu mereka bekerja. Okay? Sebab itu pusat zakat kita sangat dia punya, kita kata sangat apa kita kata, sangat ketat dia punya standard piawaian dia lah. Sangat ketat penilaian dia. Tak semua orang yang dia dikategorikan sebagai fakir miskin dan tak semua orang yang boleh dapat bantuan-bantuan. Sebab ramai orang yang macam ni ambil kesempatan. Tapi bila kita kena, kita yang perlukan duit ni kena, kita rasa ya Allah pusat zakat ni zalim betul lah, susah nak dapat. Tapi sebab kat luar sana ramai orang yang ambil kesempatan, yang hidup dengan bantuan orang, dia tak nak berusaha, dia bermalas-malasan, menjadikan itulah pusat zakat ni ketat dia punya penilaian dia. Bahkan saya pernah jumpa ada orang ni memang betul miskin, mungkin dia tak bekerja, sihat tubuh badan dia, tapi dengan duit yang dia ada, dengan bantuan orang tu, dia beli rokok daripada beli susu anak. Yang itu saya memang tak boleh terima. Sangat-sangat marah. Dan saya pernah marah lah. Orang kata kenapa Ustaz marah orang miskin? Bukan tak. Yang ini dia memang tak bersyukur. Dia tahu dia tak boleh sekolahkan anak dia. Dia tahu dia susah. Satu, tak berusaha hidup dengan bantuan. Yang keduanya adalah dah ada duit, tak nak beli susu anak, tak nak sekolahkan anak, tapi lebih pada diri dia pula. Beli rokok lah, berkotak-kotak, ya Allah. Nak jadi apa macam ni kan? Ini yang kita tak nak. Okay? Alright. Baik, sekarang hadis yang ketiga. Okay, hadis ni berkaitan tentang krisis dalam rumah tangga Nabi. Tadi nak tunjukkan kepada kita dalam rumah tangga Nabi SAW ada sisi susah, ada sisi senang. Sekarang dalam rumah tangga Nabi SAW juga ada juga krisis. Okay? Apa krisisnya? Iaitu penceraian. Berlaku dalam rumah tangga Nabi adanya penceraian. Okay. Betul kan? Bonda Nurulillah kan? Ada. Kalau kita join NGO yang pergi bantuan fakir miskin, kita akan jumpa dengan mereka ni. Kita akan jumpa. Okay, yang malas, memang malas sungguh. Kalau nak cerita macam mengumpat pula. Tapi saya sendiri pernah tengok depan mata saya, memang saya sakit hati lah. Kita sakit hati. Orang-orang macam ni tak patut lah. Dia ambil kesempatan di atas baik hatinya orang Malaysia ni, dia ambil kesempatan dengan perangai-perangai macam tu. Sayangnya ke anak dia lah. Anaknya sihat ni yang mampu sekolah tak disekolahkan sebab mak bapak yang malas. Okey, baik. Kita nak cerita tentang hadis berkaitan tentang perceraian yang berlaku dalam rumah tangga baginda Nabi SAW. Bayangkan Nabi ni, Rasul ni, orang baik ni, sangat baik. Kalau suami kita baik, suami kita ni orang yang paling bertanggungjawab, Nabi SAW lebih lagi lah. Itu keimanan kita, Nabi lebih lagi lah. Lebih baik, lebih berakhlak, lebih muliakan ahli keluarga dia, lebih bertanggungjawab. Tapi dalam rumah tangga Nabi juga pernah berlaku perceraian. Okay? Sebab apa? Kena ingat, perceraian ni adalah penawar. Kita fikir macam mana pun, ingat sampai bila-bila. Perceraian itu adalah penawar dalam perkahwinan. Okay? Jangan ingat perceraian itu adalah titik noktah. Kita cerai ni habis, gelap masa depan. Tidak. Perceraian itu adalah satu penawar. Sebab mungkin ada konflik yang kita tak boleh rungkaikan, tak boleh selesaikan dalam rumah tangga. Mungkin kita dah tak boleh dah, tak serasi dah. Kita ada yang tak kena. Jadikan perceraian itu sebagai penawar. Menyembuhkan luka-luka kita dalam perkahwinan. Jangan jadikan ia sebagai titik noktah dalam kehidupan kita. Okay? Jadi kita kena sentiasa positif lah. Dan itulah yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Tengok Okay. Ini bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, an Umar, daripada Umar Al-Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah
thumma raja'aha. Ni Umar Khattab cerita. Umar ni bapa mentua Nabi, dia cerita tentang anak dia yang berkahwin dengan Nabi, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Hafsah ni kata Umar, anak aku ni pernah diceraikan, ditalakkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi rujuk semula kepada Hafsah. Okay. Baik, kenapa benda ni berlaku? Dia banyak sebab. Tapi kita nak tengok dari sudut aspek luar dulu. Luaran dia sebab dia akan menjadi hukum dalam fiqh munakahat. Dalam perkahwinan ada perceraian dan dalam perkahwinan adanya rujuk. Okey, jadi dia menjadi satu hukum dalam kehidupan orang mukmin. Kitalah yang dapat faedah tu. Okey, sebab Nabi jadi teladan kepada kita. Nabi pernah bercerai. Jadi kalau kita ada musibah dalam kehidupan, kita boleh bercerai. Dan kemudian kalau kita rasa nak berdamai, kita boleh rujuk semula. Dan dia berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Bayangkan kalau Nabi tak bercerai dan tak rujuk. Kita nak tiru siapa pula? Hukum tu kita nak ambil daripada mana pula? Jadi qadar Allahnya, takdir Allah, Allah susun macam ni berlaku pada kehidupan Nabi adalah untuk jadi hukum kepada kita. Dia berbeza dengan agama Kristian kan. Dalam agama Kristian, kalau dia berkahwin dengan kaki pukul sampai matilah dia tak akan bercerai. Kalau dia berkahwin dengan lelaki yang suka angkat tangan kan, angkat kaki pada isteri dia sampai matilah dia akan bersama dengan suami macam tu. Kaki arak, kaki botol, semuanya dia akan kekal sampai bila-bila. Tapi Islam berbeza. Islam, kamu memang disatukan dengan pernikahan, tapi kamu juga diberikan solusi, jalan keluar kalau ada musibah dalam perkahwinan dengan perceraian. Okay? Suami ada pemegang kuasa talak, tapi dalam masa yang sama, isteri boleh minta kepada hakim untuk diceraikan oleh suaminya. Isteri ada hak yang agama ni benarkan. Selalu isteri ni ditindas, dizalimi, sampai isteri ni jadi orang yang tak sihat, tak normal sebab fikirannya terganggu kerana ditekan oleh suami dia. Sedangkan kalau dia belajar, sebenarnya isteri ada hak di dalam perkahwinan untuk tuntut perceraian daripada hakim, supaya suami dia melepaskannya dengan cara yang baik. Okay. Islam ni dia agama yang universal. Dia nampak macam-macam kemungkinan boleh berlaku dalam satu perkahwinan. Jadi Islam tunjukkan jalan keluar kepada setiap musibah. Okay, dia tak macam agama yang lain. Okay, baik, kita tengok. Okay, hadis yang kedua, dia kata apa? Qais bin Zaid menceritakan bahawa satu ketika Nabi SAW menceraikan Hafsah. Maka Hafsah pun mengadu kepada dua orang bapa saudaranya, iaitu Qudamah dan Uthman bin Maz'un. Beliau berkata, demi Allah, baginda tidak ceraikan aku kerana sudah bosan. Dengar Nabi SAW tak ceraikan Hafsah hanya sebab alasan yang remeh-remeh. Saya ceraikan awak sebab saya ada jemu tengok awak. Saya ceraikan awak sebab awak tak cantik. Itu bukan Nabi. Itu menzalimi. Okay? Okay, kita ni banyak berkahwin, saya minta maaf. Saya gunakan bahasa motivator kan. Kita ni berkahwin bukan sebab body kan, tapi kita berkahwin sebab budi. Kita kahwin kalau sebab body ni, kena ingat kulit akan kedut, gigi juga akan rongak, rambut akan gugur, dia tak akan kekal. Kita kahwin bukan sebab body, kita kahwin sebab budi. Okay, sebab budi. Jadi Nabi SAW tak ceraikan isteri dia sebab dia bosan, tidak. Tapi sebab Hafsah telah bocorkan rahsia Nabi. Bagi Nabi SAW, itu adalah sifat seorang isteri yang tak layak menjadi isteri lah, sebab dia mengaibkan suaminya. Okay, mengaibkan suaminya. Sedangkan Hafsah tu adalah bergurau saja dengan Nabi SAW. Cuma Nabi tak tahu. Nabi tengok ini pecah amanah. Saya ni dah berjanji dengan awak dan awak isteri saya. Patut awak dengar cakap saya. Tapi awak langgar, awak bocorkan. Maka sebab daripada tu Nabi ceraikan. Okay, sebab dia melanggar satu perintah daripada Nabi SAW. Dan dia bukan perintah yang biasa-biasa. Ni perintah adalah jaga keaiban suami ni. Ni maruah suami, isteri bocorkan pada orang lain. Dia tak bocorkan kepada orang awam. Dia cuma bocorkan kepada madu lain. Dan baginda Nabi SAW melihat itu adalah satu kesalahan yang besar.
Okay, satu kesalahan yang besar. Sebab itu Nabi SAW ceraikan dia. Hak Nabi tak? Hak Nabi. Tapi hari ni ibu, saya nak cerita sikit. Kita jangan aibkan suami kita ataupun pasangan kita dengan cara macam mana. Kita mungkin tak cerita dengan orang, suami saya perangai macam ni, suami saya macam ni. Kita mungkin tak buat macam tu. Tapi cara kita aibkan suami kita, kalau kita tengok di media sosial hari ni, kan ada orang cerita pasal rumah tangga lah. Ada orang cerita, kalau nak suami baik macam ni. Kalau nak isteri baik macam ni. Dia pergi tag suami dia tu dekat komen. Abang buat macam ni bang, abang jadi macam ni bang. Dia tag nama suami dia. Itu juga adalah satu keaiban. Dia seolah-olah macam kita nak nasihatkan pasangan kita, kita bagi tahu semua orang. Sebab macam saya lah, tengok kawan saya tag suami dia. Saya boleh nampak tak? Saya boleh nampak. Oh, kita pun terfikir, oh suami dia dekat rumah macam tu perangai dia. Tak bagus punya. Sampai isteri dia. Kalau kita nak nasihatkan, nak ambil itu sebagai teladan, kita boleh buat share kan. Share melalui personal messenger lah, macam-macam. Saya mudah. Yang penting jangan sampai aibkan suami kita dengan kita tag suami kita. Ni kalau ibu-ibu yang faham-faham lah. Mungkin ibu-ibu yang tak tahu, yang tak main media sosial, mungkin dia tak faham kan. Tapi tak apa, mudahnya jangan aibkan suami kita ni dalam macam-macam keadaan. Okay? Jangan aibkan isteri kita juga dengan macam-macam keadaan. Kadang-kadang kita ni sampai terlepas cakap, terlepas perbuatan sampai mengaibkan pasangan kita. Nabi SAW tak boleh terima perbuatan Hafsah. Baik, ceritanya macam mana yang Nabi ceraikan Hafsah ni? Iaitu satu hari Nabi SAW duduk dekat rumah Zainab. Okay, Nabi SAW duduk dekat rumah Zainab. Lalu Nabi SAW ni dia minum madu. Minum madu kan? Minum madu. Lalu bila Nabi SAW keluar daripada rumah Zainab, Nabi jumpa dengan Hafsah. Waktu tu Hafsah dengan Aisyah berpakat. Ibu-ibu pernah dengar saya ceritakan. Aisyah, Hafsah satu geng. Zainab bukan geng dia. Zainab ni dia sentiasa berkelahi dengan Zainab. Okay? Mereka tak suka dengan Zainab. Jadi Hafsah dengan Aisyah pernah berpakat. Dia kata, lepas ni kalau kita jumpa dengan Nabi SAW, kita cakap Nabi SAW ni ada satu bau yang tidak menyenangkan. Ada satu bau yang tidak menyenangkan. Jadi Aisyah dengan Hafsah ni setujulah berpakat. Lalu keluarlah Nabi SAW daripada rumah Zainab. Nabi minum madu. Madu mana ada bau kan? Tapi Nabi minum. Jumpa dengan Hafsah. Hafsah kata macam ni pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, adakah kamu ni minum maghafir? Maghafir ni dia macam madu yang lama. Okay? Madu lama yang ada menghasilkan bau yang kalau kita makan tapai lah. Kita kan suka makan macam tu. Lagi lama diperam, lagi sedap. Madu pun ada macam tu juga. Namanya maghafir. Okay? Jadinya madu ni, dia ada bau, dia mengeluarkan bau. Bau tu bukan ketara pun. Tapi Hafsah ni dia kata apa? Ya Rasulullah, ada bau lah pada kamu ni. Nabi tak suka. Sebab Nabi ni dia sangat menjaga perwatakan dia. Dia sangat menjaga peribadi dia. Dia sentiasa kemas, bersih, wangi. Jadi bila kata busuk, Nabi tak suka. Dan Nabi SAW kata apa? Okey, kalau aku busuk tak apa. Okey, aku pergi bersihkan diri. Tapi tolong jangan bagi tahu pada orang lain. Sebab itu keaiban. Bagi Nabi itu adalah keaiban pada diri dia. Jangan bagi tahu pada orang lain, aku ada bau ni. Okay? Mungkin Nabi kata itu salah aku. Lalu sebabkan Aisyah dan Hafsah ni berpakat, bila Nabi SAW pergi jumpa dengan Aisyah pula, Aisyah sebut benda yang sama. Ya Rasulullah, kamu ni minum maghafir ke ni? Nabi tak suka ni, pantang dia. Tiba-tiba Aisyah sebut benda yang sama. Aisyah sebut pasal maghafir ni. Jadi bila Nabi SAW dengar macam tu, Nabi kata Hafsah ni orang yang tak amanah. Sebab dia patut pegang rahsia ni, lalu dia ni buat macam ni. Lalu Nabi SAW pun kata apa? Kalau macam ni lah, aku haramkan diri aku daripada minum maghafir. Allah Ta'ala turunkan satu surah, sebahagian daripada surah tu, iaitu surah At-Tahrim, bercerita tentang yang mana Allah Ta'ala tegur baginda Nabi SAW. Mengharamkan sesuatu yang Allah Ta'ala halalkan. Kenapa Allah Ta'ala terus turunkan ayat Quran tegur Nabi? Sebab cerita ni berlaku pada zaman yang mana hukum syariat tu sedang berlaku. Maksudnya apa yang Nabi sebut semua jadi hukum.
Apa yang Nabi sebut semuanya menjadi syariat. Itu zaman dia. Jadi kalau Nabi sebut macam tu, tak ada teguran daripada Allah, benda yang halal, madu ni halal untuk dimakan, akhirnya jadi haram. Sebab apa? Perbuatan daripada isteri-isteri Nabi SAW yang bergurau, yang berpakat nak kenakan baginda Nabi SAW. Jadi marahnya Nabi waktu tu, Nabi ceraikan Hafsah. Itu hak Nabi kan? Sebab itu adalah keaiban bagi baginda Nabi SAW. Nak kata dia gurau lebih daripada limit lah. Lebih daripada limit Nabi ceraikan. Tapi lepas Nabi SAW ceraikan Hafsah, datanglah Jibril alaihi salam dan kata Nabi SAW, Jibril datang kepada Nabi dan kata Jibril alaihi salam, Allah menyuruh baginda Nabi SAW merujuk semula Hafsah kerana mengasihi Hani Umar Khattab. Itu satu riwayat lah. Ada satu riwayat kata apa? Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk rujuk kepada Hafsah sebab Hafsah ni adalah isteri yang kuat berpuasa dan kuat berqiyamul lail. Maka Nabi SAW dikatakan oleh Allah, oleh Jibril AS, Hafsah ni akan menjadi isteri baginda Nabi SAW di syurga Allah. Maka Nabi pun jumpa dengan Hafsah dan Nabi rujuk semula kepada Hafsah binti Umar. Okey. Kalau tengok pada penulis ni dia kata apa? Baguslah penulis ni dia dihurai sikit. Penulis kata apa? Bila Nabi SAW dah ceraikan Hafsah dengan hak Nabi, iaitu dimalukan macam tu kan. Nabi tak suka dibuat oleh isteri dia, lebih daripada gurau yang lebih pada limit. Tapi bila Nabi SAW nak rujuk semula, Allah kata apa kepada Jibril, bagi tahu pada Muhammad, isteri dia ni adalah orang yang kuat berpuasa, orang yang kuat berqiyamulan. Rujuklah semula, maafkanlah dia dan dia adalah isteri kamu di syurga Allah. Kata penulis, itu adalah menunjukkan kepada kita, lepas kita bercerai, bila kita dah bersendirian, kita ingat balik, ya Allah, rupa-rupanya isteri yang saya ceraikan, dia ni lah yang paling banyak berjasa dalam hidup saya. Kalau dia tak ada, siapa nak gosok baju saya? Kalau dia tak ada, siapa yang nak masak untuk saya? Kalau dia tak ada, siapa yang nak uruskan rumah tangga? Waktu tu suami akan kenang-kenang kebaikan suami, isteri dia. Dan waktu itulah dia akan rujuk semula isteri dia. Jadi bila berlaku perceraian tu, kebanyakan akan berlaku penyesalan. Dan kebanyakannya akan rujuk semula sebab mengenangkan kebaikan pasangan dia. Mungkin waktu dia talak itu, waktu dia sangat-sangat marah dengan perbuatan pasangan dia. Tapi selepas dia hilang reda kemarahan dia, dia jadi rasional, boleh jadi dia memaafkan dan dia akan rujuk semula. Itu antaralah teladan nak menunjukkan krisis juga pernah berlaku dalam kehidupan baginda Nabi SAW, dan tujuan tu juga adalah untuk menjadikan kepada kita hukum syariat yang menjadi memudahkan dalam perkahwinan kita semua. Okey. Baik, saya tengok ada tak soalan. Alright. Tak ada soalan kan? Tapi itulah yang berlaku dalam rumah tangga baginda Nabi SAW. Betul, perceraian tu tempoh masa bertenang. Kita fikir balik kesilapan kan. Saya cerai ni sebab saya betul-betul marah ke? Ada peluang-peluang untuk saya memaafkan? Dia menjadikan kita ni berfikir semula. Itu bagusnya lah. Perceraian daripada baginda Nabi kepada Hafsah. Ada satu lagi kisah sebelum kita akhiri. Saya ambil masa sikit. Ada kelas ke lepas ni? Saya masa sikit je. Sebab saya nak cover balik lah. Tadi Ustaz Hakim ambil masa sikit kan. Okay. Boleh teruskan. Tak apa kan. Baik. Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni asalnya dia bukan dia sebenarnya adalah isteri kepada Zaid bin Harithah. Okay. Zainab binti Jahsh isteri kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni adalah hamba Nabi yang Nabi merdekakan. Dan dia menjadi anak angkat kepada baginda Nabi SAW. Nabi sayang dia, Nabi jadikan dia sebagai anak angkat. Sampai Nabi binkan Zaid bin Muhammad. Allah tegur, Nabi tukar balik Zaid bin Harithah. Kerana terlalu sayangkan Zaid ni, sampai Zaid ni dapat anak yang bernama Usamah bin Zaid. Nabi sayang Usamah ni lebih lagi. Sampai mereka ni terkenal dengan gelaran Hib bin Hib. Orang yang paling Nabi cintai. Anak kepada orang yang paling Nabi cintai. Saya pernah sebut dulu. Sahabat Nabi, kalau dia tahu Nabi sedang marah,
kalau dia nak minta maaf dengan Nabi, dia akan minta Usamah ataupun dia akan minta Zaid bin Harisah ni pergi jumpa dengan Nabi, bagi tahu pada Nabi. Automatik Nabi hilang kemarahan. Sebab sayangnya Nabi pada mereka ni, sampai kalau orang buat salah pun Nabi boleh maafkan. Kita mungkin ada sifat macam tu lah. Ini fitrah manusiawi kan. Kita ada anak, bukan kita nak beza-bezakan. Tapi kita ada kecenderungan sayang tu. Jadi kalau anak ni kita mudah maafkan. Jadi itu berlaku pada Nabi SAW. Betul. Betul, saya pukul 4 pagi dia kat sini. Sebab tu suara tu dia tak berapa nak keluar sangat lah. Pukul 4 pagi. Okey, jadinya okey, Bonda Rokiah tanya, Hamzah rasa menyesal tak? Dia rasa menyesal, sangat menyesal dengan perbuatan dia. Okey, Hamzah sangat menyesal dengan perbuatan. Dia tahu gurauan dia tu over the limit lah. Melampau lah. Sebab dia buat benda yang suaminya tak suka. Okey, Kekanda Intan kata suara rock Okey. Baik, sebab kat sini sejuk, dia tengah musim sejuk kan. Jadi dia kering sikit lah. Jadi suara pun dia tak berapa nak keluar pagi-pagi lagi kan. Okey, baik. InsyaAllah Bonda Latifah, saya doakan semua. Okey, saya nak cerita pasal siapa nama Zainab binti Jahsh ni dengan Zaid bin Harisah. Saya pernah sebut lah, saya ulang lagi sekali. Zaid bin Harisah ni anak kesayangan Nabi. Dan bila Nabi sayang pada Zaid, sudah tentulah Nabi akan jodohkan dengan seseorang yang paling Nabi sayangi, betul? Jadi Nabi suka dikahwinkan Zaid ni dengan Zainab. Zainab ni adalah kira kata menantu pilihan Nabi, tapi tak kata menantulah. Sebabnya Zaid bukan anak Nabi SAW. Okay? Jadi perkahwinan tu atas dasar sifat Nabi menyayangi Zaid bin Harisah, jadi Nabi carikan seorang wanita yang sesuai untuk Zaid. Tapi perkahwinan Zaid dengan Zainab ni tak lama. Perkahwinan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsh ni tak lama. Sampai satu masa Zaid ni ceraikan Zainab sebab mungkin tak serasi lah. Tak serasi, dia pun bercerai. Kalaulah anak kesayangan Nabi berkahwin dengan menantu pilihan Nabi ni pun boleh bercerai, apatah lagi kalau kita ni kadang-kadang mungkin terlebih kita ni. Saya tak mengalaminya lagi, mungkin ibu-ibu, ayah-ayah kan, kita terlebih kadang-kadang. Kita sayang sangat anak ni, kita pun kata kamu ni kena kahwin dengan pilihan mak. Anak kita kata tak boleh lah mak, saya yang berkahwin, saya ada pilihan saya ada jodoh saya kerja, saya belajar kat universiti, saya kenal dia, saya suka dia, nak kahwin dengan dia, kita pun kahwin kan. Lah kali anak tu kita kata kau kahwin dengan dia bukan pilihan mak, cerailah kau ni nanti, contohlah kita kata macam tu kan. Sebab tak suka anak tu tolak pilihan kita kata kau cerai nanti. Percayalah, bercerai. Anak tu pula lah kahwin bercerai. Kita pun kata, itulah mak dah cakap. Saya suka nak sebut macam ni. Kadang-kadang anak tu bercerai bukan sebab dia tak serasi, sebab sekian-sekian ni, bukan sebab kita punya tilikan. Tapi boleh jadi dengan sebab doa kita sebagai ibu bapa. Doa kita ni. Kita yang berdoakan, cerailah kamu tak dengar cakap mak ni. Sebab doa kita ni mustajab. Allah mustajabkan. Boleh jadilah. Sebab saya nak bagi tahu, perceraian ni dia bukan satu keaiban pun. Bukan satu keaiban, melainkan dia bercerai itu tanpa sebab. Kalau bersebab, dia bukan satu keaiban pun. Sebab bayangkan, ini anak kesayangan Nabi ni, yang dia daripada kecil dengan Nabi. Dan ini adalah menantu pilihan Nabi pun bercerai. Kita nak kata siapa? Nak kata suami salah? Ni anak kesayangan Nabi ni. Kita nak kata menantu yang salah? Ni menantu pilihan Nabi ni. Kita nak kata macam mana? Boleh jadi perceraian itu adalah bukan sebab sesiapa pun. Tapi kerana mereka rasa tak serasi, mereka bercerai. Normal lah. Kemudian, yang mendatangkan lagi satu keaiban, yang dikatakan keaiban adalah, bila bercerainya Zaid dengan Zainab ni, Allah Ta'ala perintahkan baginda Nabi kahwin pula dengan Zainab. Sampai orang pun kata, Muhammad diceraikan isteri dia, menantu dia, anak dia menceraikan isterinya, lalu baginda Nabi SAW ni kahwin pula dengan Zainab. Seolah-olahnya macam Nabi nak ambil kesempatan.
Sedangkan perkahwinan itu adalah atas perintah daripada Allah Ta'ala. Kenapa Allah perintahkan? Sebab Allah nak bagi tahu yang mana Zaid itu dia tidak ada hubungan kekeluargaan dengan baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi sayang dia, tapi dia tetap bukan keluarga Nabi. Jadi isteri dia itu yang diceraikan itu boleh berkahwin dengan baginda Nabi SAW. Itu sebenarnya untuk jadi hukum kepada kita. Bukan sebab syahwat, bukan sebab Nabi syok dekat Zainab masa dia kahwin dengan Zaid, bukan. Tidak ada sebab macam tu. Dia hanya untuk menunjukkan kepada kita yang mana seorang ayah, seorang lelaki ni dia boleh berkahwin dengan isteri kepada anak angkat dia. Kerana anak angkat bukan anak dia. Okey, anak angkat tu bukan anak dia. Kalau dia ni menantu diceraikan, menantu tetap menantu walaupun telah diceraikan. Okay, contoh suami isteri berkahwin, cerai. Isteri tu tetap mahram kepada ayah dia. Dan menantu tu tetap mahram kepada ibu mentua dia. Dia kekal sampai bila-bila walaupun telah bercerai. Okay, walaupun telah bercerai. Sebab yang dia pernah kahwin tu adalah anak kepada ni. So ayah tak boleh kahwin dengan bekas menantu dia. Dia kekal lagi, masih lagi sebagai anak menantu. Jadi sebab itu perkahwinan ini Allah perintahkan supaya untuk memansuhkan kefahaman orang-orang musyrikin waktu itu, orang-orang Arab jahiliah waktu itu, anak angkat dikira sebagai anak kandung juga. Jadi Allah Ta'ala mansuhkan kefahaman tersebut. Okay? Itu satu benda yang kita belajar lah. Perkahwinan Nabi yang banyak-banyak itu bukan untuk apa? Dia adalah untuk pengajaran kepada kita. Dan semua perkahwinan Nabi ni saya pernah sebut, seorang je anak dara, yang lain semuanya adalah bekas isteri. Dan perkahwinan Nabi dengan isteri-isteri Nabi ni semuanya dengan watak yang berbeza-beza, latar belakang yang berbeza. Dan itu semua pengajaran pada kita. Kita sebagai isteri yang berkerjaya kita tirulah macam seperti mana Khadijah binti Khuwailid. Saya ni sibuk bang dengan NGO, saya ni presiden persatuan lah bang, saya ni orang kuat politik lah bang. Kita ni hebat mana? Kaya ke kita daripada Khadijah? Tak. Khadijah kaya, Khadijah hebat di luar rumah, tapi tanggungjawab di rumah Khadijah tak pernah tinggalkan, tak pernah cuai, tak pernah culas. Itu Khadijah. Jadi kita jadikan, kalau saya bekerja di luar, saya kena belajar macam Khadijah. Sebab Khadijah ni orang yang berkejaya, tapi tetap menjalankan tanggungjawab di rumah sebagai seorang isteri dengan baik. Sampai Nabi menyayangi Khadijah ni lebih daripada isteri yang lain. Kalau kita ni yang berkahwin daripada anak dara, baru berkahwin, kita boleh tiru macam Aisyah. Kalau kita ni pula jenis wanita yang ada bisnes sendiri, bukan makan gaji, bisnes, kita boleh tiru macam Zainab binti Jahsh. Ini salah seorang daripada isteri Nabi yang memang ada bisnes sendiri, berdikari. Tiru macam Zainab. Yang itu yang kita nak. Watak-watak isteri Nabi ni semuanya merangkumi semua status, semua keadaan isteri-isteri di luar sana. Yang janda, yang anak dara, yang bekerjaya, yang makan gaji, yang buat bisnes, semua ada dalam keluarga baginda Nabi SAW. Kalau kita kenal, kita boleh banyak ambil teladan. Okay? Berlaku krisis dalam rumah tangga, tak ada masalah. Berlaku susah dalam rumah tangga, tak ada masalah. Nabi pun lalui. Suami marah pada isteri tak nak dengar cakap suami, tak ada masalah. Pun pernah berlaku dalam rumah tangga baginda Nabi SAW. Bagi saya lah, kita selalu dengar cerita yang mukjizat-mukjizat Nabi tu, memang kita sukalah. Tapi bila dengar cerita-cerita macam ni, dia menjadi teladan kepada kita. Kita pun jadi lebih lebih banyak dapat pengajaran. Sebab apa? Kita dapat jadikan Nabi dengan saya ni sama je. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan Nabi ni sebagai uswatun hasanah. Teladan yang memang boleh ditiru. Bukan teladan yang susah untuk ditiru. Dia adalah teladan yang mudah untuk kita tiru. Memang nak ditiru. Sebab perbuatan Nabi dengan kita tu sama dengan sifat manusiawi dia. Okay? Baik, jadi wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat sini. Okay, semoga ada pengajaran daripada hadis-hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Dan moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kefahaman dan mudah-mudahan dia memberikan kita pengajaran. Okay, baik.
Saya baca soalan ni. Bonda Nur Sofia, anak pada anak angkat boleh kahwin ibu ataupun ayah mertua. Anak pada anak kandung tak boleh kahwinkan. Tak boleh. Tak boleh kahwin. Okey. Kekanda Farhanat kata Zainab bisnes madu ke Ustaz? Tak, dia bukan buat bisnes madu. Dia buat bisnes kirbah. Iaitu bekas minuman. Dia ambil kulit haiwan, kita panggil apa disamakkan kulit haiwan tu, disertunya, kemudian dijadikan bekas minuman. Dia panggil kirbah. Kirbah ni ibu-ibu boleh type lah dekat Google kirbah. Ibu-ibu akan nampak bekas minuman orang Arab dahululah. Tapi saya nak bahasa mudahnya, dia Zainab ni kerjanya di bisnes dia menjual kirbah. Kalau hari ni dia jual Tupperware lah. Dia jual Tupperware. Macam tu bekas-bekas makanan, bekas-bekas minuman tu, itu hasil perniagaan daripada Zainab. Sebab itu saya pernah cerita dulu. Bila dia pergi haji dengan Nabi SAW, Zainab ni bawa 2-3 ekor tunggangan dia. Dan Nabi minta Zainab ni pinjamkan tunggangannya kepada Sofiyah, isteri Nabi yang seorang lagi. Itu yang Zainab marah tu. Takkan saya tolong anak Yahudi tu, dia marah kan. Tapi sebenarnya nak ceritanya Zainab tu adalah salah seorang isteri Nabi yang kaya macam Khadijah juga. Sebab dia ada perniagaan dia sendiri. Kalau kita isteri yang berkejaya, yang ada bisnes sendiri, ada duit sendiri, tiru macam Zainab. Okey, banyak beribadah, kuat qiyamul lail dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, anak luar nikah pun boleh berkahwin dengan bapanya. Betul. Kalau anak luar nikah, dia boleh berkahwin dengan bapa dia. Sebab apa? Sebab mahram tu dia jatuh hanya pada akad. Bila ada akad tu, maka anak-anak yang lahir tu jadi mahram kepada bapa dia. Tapi sebabkan dia ni adalah anak luar nikah, bukan ni, jadi dari sudut perhubungan, si anak tu boleh berkahwin dengan bapa dia. Tapi mana ada anak yang nak kahwin dengan bapa? Hukum ni hanya disebutkan untuk membezakan anak angkat dengan anak angkat ke anak luar nikah dengan si lelaki ni, dari sudut perhubungan mahram dengan tak mahram ni. Cumanya dari sudut perasaan, dia tahu mak dia macam ni, inilah lelaki yang macam ni, dan hasilnya dia tak akan suka pada lelaki ni. Itu dari sudut perasaan lah, kan. Bezalah, jangan samakanlah hukum dengan perasaan. Ustaz, tapi kalau ayah dia yang anak luar nikah daripada lelaki tu, kalau dah kahwin dengan mak dia dah jadi ayah tiri kan? Tak, dia dah keluar lah. Dia yang anak-anak lepas tu yang baru jadi anak tiri. Dia tak. Oh, anak-anak lepas tu anak kandung lah kalau dia dah kahwin. Anak kandung lah, minta maaf. Anak tiri ni anak yang luar nikah. Tak, anak tiri ni, anak tiri ni dikategori kalau dia ada bapa dia atas perkahwinan. Ada bapa dia. Jadi yang ini anak yang tak sah taraf. Maksudnya anak luar nikah ni memang sampai bila-bila nasab dengan ibu saja. Betul. Boleh. Jadi kita faham, boleh berkahwin tu bukan suruh kahwin dengan dia, tak. Tapi maksudnya dari sudut perhubungan, dari sudut batasan aurat dia macam orang luar. Macam orang luar, walaupun daripada benih lelaki ni lah. Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Fahamkan Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, kalau anak luar nikah hasil daripada orang lain, tapi macam kita kata macam cepat sanggup lah, dia boleh bin ke anak tu yang cepat sanggup tu? Boleh ke Ustaz? Okey, baik. Kalau ikut kepada mahkamah, mahkamah syariah, ada mahkamah, saya minta maaf, saya kena double check balik. Yang dulu ada perbincangan ni. Ada sebahagian negeri minta dibinkan. So tujuan dia adalah untuk menutup keaiban. Contoh anak tu kan jadi macam pelik. Bila dia besar nanti, kenapa awak tak ada bin? Orang akan tahu, oh dia ni anak luar nikah. Jadi benda tu jadi aib, memalukan dia. Jadi ada mahkamah syariah, sekian negeri ni, majlis fatwa dia membenarkan untuk dibinkan anak tersebut. Untuk tutup keaiban dia lah. Kalau orang tak tanya dan orang tak tahu cerita dia, orang ingat biasa je lah. Contohlah, dulu ada orang binkan dengan binti ke ataupun bin Abdullah. Umum lah, orang tak tahu pun.
Orang tak tahu cerita dia, orang tak kisah pun kan. Tapi ada juga negeri yang agak sedikit tegas dengan benda ni, dia tak benarkan sebab untuk menunjukkan kepada kita yang mana keturunan ni perlu dijaga. Sebab ada hadis Nabi SAW yang melarang daripada kita buat macam tu. Jadi ada negeri yang tak benarkan. Tapi dari sudut saya punya pengalaman, saya ada seorang makcik saya, dia tak berkahwin, dia ambil seorang anak angkat, dan anak angkat dia adalah anak yang tidak sah taraf. Okay, anak angkat dia anak yang tidak sah taraf. Okay, dia ambil anak angkat tu dekat hospital lah. Maksud dia, anak tu daripada kecil lagi disusukan lah. Dia ambil daripada kecil lagi, anak tu tak sah taraf. Jadi mak dia tak nak anak dia ni. Hasil daripada tu, dia ambil anak tersebut jadi anak angkat dia. Anak kita, anak susuan dia lah. Dan saya tengok nama dia tu dibinkan dengan bin Abdullah. Lepas tu saya tengok, ada negeri yang benarkan dan ada negeri yang tidak benarkan. Nama dia bin dengan bin Abdullah. Ustaz, sekarang ni pejabat pendaftaran yang ambil anak angkat atau anak luar tak sah taraf ni kan, diorang benarkan bubuh nama ayah yang tak kisahlah pelaku ke yang tak sanggup ke, tapi tak meletakkan bin atau binti. Maknanya contoh macam saya, Azrina Abu Bakar terus. Itu dia tak ada yang tu je. Itu membezakan. Kalau alert, sebab saya dulu di tadika ada anak-anak yang tak ditulis bin atau binti kan. So kita siasat lagi, rupanya dia anak angkat. Pejabat pendaftaran benarkan letak, tapi jangan letak bin atau binti. Okey, itu salah satulah. Salah satu. Okey, cara sebab mahkamah syariah ni bukan sekadar nak selesaikan masalah, tapi dia juga nak menutuplah keaiban. Jadi cara tu yang sekarang dah dipraktiskan macam tu kan, dia tak letak bin ataupun binti, dia teruskan dengan nama lelaki lah, supaya orang tak nampak sangat, tak ketara sangat lah. Okey, yang berkaitan dengan maula tu, ada dahulu dia jadikan anak angkat dia, lalu disambung dengan perkataan maula. Dia ambilnya anak angkat dia, tak tahulah sama ada sah taraf ke ataupun sebagainya, dia maulakan dengan bapa angkat dia. Sahabat saya ada seorang macam tu nama dia. Tapi wallahu a'lam lah, saya tak pasti sejauh mana sejarahnya, tapi ada juga yang maula macam tu. Nama dia, apa nama dia? Saya tak ingat. Sahabat sekolah rendah tu, siapa nama dia? Dia maula, dia bukan bin. Pernah ditanyalah, dia kata itu bapa angkat dia. Jadi dia tak nak bin kan sebab tak dibenarkan, jadi dia maulakan dengan bapa angkat. Tapi orang dahulu, zaman dahulu, kalau zaman Nabi, kalau kita baca hadis, kadang-kadang dia maula, yang ini maula yang ini. Perkataan maula tu adalah merujuk kepada dia ni hamba yang telah dimerdekakan oleh tuan dia. Maka dia akan gunakan nama maula. Contoh adalah salah seorang hamba ni namanya Barirah. Kalau kita baca hadis, kita akan jumpa nama ni. Barirah ni, dia adalah maula kepada si fulan ni. Perkataan maula tu adalah merujuk pada dia ni hamba yang dimerdekakan oleh si fulan. Cuma zaman hari ni, maula ni kebanyakan merujuk kepada anak angkat, nak dibinkan dengan bapa angkat, tapi tak dibenarkan, maka dia maulakan dengan nama bapa angkat dia. Okey. Baik, Bonda Nurini tanya, nanti boleh ke ayah itu menikah dengan anak tu? Jawapannya boleh, memang boleh, sangat boleh. Okey. Sebab dia tidak ada hubungan kekeluargaan. Tapi percayalah, anak tu takkan kahwin dengan ayah tu. Hukumnya hanya untuk beritahu kita perbezaan dia punya status dia. Tapi dari soal perasaan, memang anak tu tak akan berkahwin dengan si ayah. Kalau dah okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bonda. Ya, terima kasih Ustaz. Bercanggah-canggah ya, berebut-rebut orang nak bertanya. Okey. Tentang anak luar nikah tadi, ada juga yang saya mengikuti kelas-kelas yang kuliah ni yang menyatakan anak luar nikah tapi dia berkahwin. Maksudnya selepas dia mengandung, dia berkahwin dengan pasangan dia. Tetapi dia kahwin tu awal sebelum anak tu orang kata dimasukkan roh ke dalamnya, bermakna di bawah umur 4 bulan. Jadi anak ini boleh dibinkan kepada bapaknya. Adakah itu satu kebenaran, Ustaz? Baik. Yang ini ada perbincangan lah, ada khilaf dalam kalangan para ulama. Cuma saya tak dapat nak jawab detail lah. Saya kena rujuk semula. Ini bukan bidang kepakaran saya lah.
Okay, saya kena rujuk semula dan kena tengok juga fatwa-fatwa semasa. Sebab benda ni, benda yang hidup lah. Fatwa kita sentiasa bergerak. Jadi wallahualam, kena semak balik, kena tengok balik fatwa semasa berkaitan dengan isu ni. Okay, berkaitan dengan isu ni. Yelah, perhubungan tu awal daripada perkahwinan, kemudian dia berkahwin, kemudian lepas tu dia dapat anak kan. Jadi saya tak nak macam mana, ni kena rujuklah pada yang betul-betul pakar. Ni bukan bidang saya lah. Okay, Bonda. Okay. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit. Waalaikumsalam. Macam Nabi Muhammad SAW ni, dia kan kahwin kahwin banyak kan. Habis Allah ke yang menjatuhkan hukum bahawa umat Muhammad ni tak boleh kahwin lebih, dan masa bila hukum tu dijatuhkan? Okay, baik. Terima kasih Bonda. Alright, baginda Nabi SAW ni, kalau tengok pada surah An-Nisa, Allah Ta'ala dah maklumkan dah, perkahwinan lelaki kepada wanita tu adalah 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun 4. Okay, yang itu memang adalah hukum Allah. Secara qat'inya memang 4, maksimum 4 seorang lelaki. Dia tak boleh lebih daripada tu. Cumanya hukum tu untuk Nabi SAW dia berbeza. Hukum ni untuk baginda Nabi SAW dia berbeza sebab tujuan dia untuk jadi hikmah macam ni lah. Dia jadi syariat, dia jadi hukum, kemudian dia menjadi teladan, dia jadi pengajaran, dia banyak sudut lah. Sebab itu Nabi SAW ni Allah Ta'ala memberikan keizinan ke atas baginda Nabi SAW ni atas asbab-asbab macam ni. Khususnya iaitu dari sudut asbab dakwah. Dakwah zaman dahulu, salah satu cara untuk seseorang tu diislamkan adalah melalui jalan perkahwinan lah. Jalan perkahwinan. Melalui perkahwinan, dia akan memeluk Islam. Sebab itu saya pernah cerita, kalau ibu-ibu ikuti kuliah sirah kita sebelum ni, lepas perang Khaybar tu Nabi berkahwin dengan Safiyah. Kenapa? Sebab Safiyah ni anak pemerintah. Dan selalunya rakyat akan mengikut agama pemerintah, agama raja kan. Jadi dengan kalau rajanya atau pemerintahnya dah masuk Islam, automatik satu tu akan masuk Islam. Satu bangsa ke, satu kawasan tu akan masuk Islam. Jadi itu antaralah pendekatan cara dakwah baginda Nabi SAW. Adakah salah? Itu adalah dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Khusus hanya untuk baginda Nabi. Okay? Untuk Nabi sahaja. Untuk lelaki lain tak dibenarkan. Jangan cek pasal. Okay? Tak dibenarkan. Nabi maksimum adalah 4 sahaja. Okay? Tapi 4 ni pun jarang-jarang lah saya jumpa. Yang banyak cerita je lah. Sembang kosong tu ramai lah. Allahuakbar. Ni satu lagi Ustaz. Orang yang dah bercerai, suami isteri dah bercerai, lepas tu pula masa yang si suami ni dia suruh bekas isteri ni buat pengakuan, pegang Quran, bersumpah. Jadi yang bekas isteri bersumpah, jadi bila dia orang dah bercerai, jadi suami dia ni duduk tempat lain, tapi sesekali dia balik duduk rumah tu demi yang ibu ni tadi balik duduk rumah tu kerana jaga anak-anak. Itu apa hukumnya Ustaz? Saya ulang. Suami isteri dah bercerai. Lepas tu pula yang si suami ni dia marah dekat isteri dia suruh buat pengakuan bersumpah pakai Al-Quran. Jadi isteri pun bersumpah. Jadi bila dah bersumpah, di suami ni tadi dia nak balik-balik dekat isteri tak nak. Tak nak, tapi mereka ni dah ada anak. Jadi isteri ni tadi balik rumah tu duduk demi anak-anak. Suami bekas suami dia duduk tempat lain. Tapi bekas suami dia sekali-sekali dia balik, dia duduk kat situ, tidur sebumbung. Tapi ada bilik masing-masing lah. Macam mana hukum dia tu? Dari sudut hukum dia dah bukan suami isteri. Okay? Memang kita tak nafikan lah. Ada sudut tanggungjawab. Dia tetap ibu kepada anak-anak tu dan dia tetap ayah kepada anak-anak tu. Tapi matlamat tak menghalalkan cara lah. Dia tak boleh ambil satu jalan mudah. Kita duduk je lah walaupun bilik asing-asing. Tak dibenarkan lah. Memang hukum dah, sebab dia tetap dah dikira sebagai ajnabi dah kan. Dia dah terpisah. Tidak ada, dia tak halal lagi perhubungan tersebut. Jadi kalau sekadar dia datang nak jenguk, nak jaga anak-anak tu silakan. Tapi untuk dia duduk sebumbung menjalani tak dibenarkan. Melainkan dia berkahwin semula. Okay? Jangan buat macam tu lah. Tak dibenarkan. Hukum tetap hukum lah. Memang itu tanggungjawab dia. Memang
dia tak boleh lepaskan tanggungjawab. Isteri ke, suami ke, tak boleh lepaskan tanggungjawab. Tapi untuk dia duduk, yang salahnya tu apabila dia duduk bersama tu. Walaupun dia kata, saya bilik asing. Tak boleh, tak boleh. Tetap tak dibenarkan. Okey, last sekali lagi soalan last sekali saya jawab. Bonda Fauzia tanya, adakah isteri Nabi tu daripada kalangan hamba? Ada seorang tu namanya Maryah Al-Kibtiyah. Namanya Maryah Kibtiyah. Hasil daripada Maryah Kibtiyah tu, Nabi SAW dikurniakan seorang anak, tak silap saya namanya Ibrahim. Salah seorangnya, Maryah Kibtiyah. Dia daripada Mesir, namanya Kibtiyah. Hamba yang dihadiahkan daripada Mesir. Maryah Kibtiyah. Berkahwin dengan baginda Nabi SAW, dapat anak bernama Ibrahim. Okey? Baik. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan semula kepada kekanda moderator. Silakan. InsyaAllah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Masya-Allah, mudah-mudahan bermanfaat kali paramat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman untuk yang mengimarahkan kuliah kita. Izinkan saya buat Ustaz. Boleh. Maaf. Pukul 2 petang ada tafsir Al-Quran. Maaf. Pukul 2 petang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Maindah. Hari ini Makhrajul Huruf. 15 petang kuliah asal bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tafsir Al-Quran. Dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf bin Suwarin dengan hadis sahih terbukti masa kini. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.